Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu sekali lagi dalam taklimat ringkas penjurian I-Da'i Cilik. Yang dihormati sekalian, ingin saya tarik perhatian bahawa penjurian untuk I-Da'i Cilik ini di mana ianya sangat berbeza dengan bercerita kisah Al-Quran. I-Da'i Cilik ini juri memberi markah, bukan menolak markah. Memberi markah di atas setiap persembahan yang disampaikan oleh peserta. Dan seperkara lagi ingin saya ingatkan bersama bahawa perbezaan I-Da'i Cilik ini tidak sama sekali dengan ceria Aistar. I-Da'i Cilik ini berkonsepkan tazkirah di mana peserta akan menyampaikan isi yang padat, isi yang bernas dalam menarik perhatian penonton. Baiklah, itu sedikit yang ingin saya nyatakan dalam mukaddimah saya sebelum kita pergi secara detail huraian penjurian I-Da'i Cilik ini. Baiklah, kita lihat dahulu format pemarkahan I-Da'i Cilik yang mana terbahagi kepada dua bahagian, iaitu 100 markah bagi penyampaian dan persembahan. Dan 100 markah lagi adalah bahagian isi dan bahasa. Maka bila bercampur dua ini, ia menjadi 200 markah. Baiklah, kita lihat penjurian bahagian isi. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk penjurian bahagian isi ini terdapat 8 item yang akan diberi markah. 8 item yang akan diberi markah. Dan ingin saya menarik perhatian, isi merupakan komponen yang sangat penting. Seorang juri harus menguasai huraian sukatan dan DSKP tahun 1 hingga tahun 5. Memahami DSKP dan sukatan harian. Sukatan Pendidikan Agama Islam. Sukatan Pendidikan Agama Islam dan DSKP. Di mana di situlah peserta akan mengambil tajuk dari segi tema yang telah dipilih. Dan kena ingat bahawa peserta akan menyampaikan satu isi. Dan isi itu akan disertakan dengan fakta atau data sirah, kisah teladan, contoh pengalaman, isu semasa, analogi. Dan dimasukkan juga sumber dalil Al-Quran, dalil nakli atau Al-Quran atau hadis, terjemahan dalil nakli, kupasan dalil nakli, pengajaran ibrah dan kefahaman tajuk. Namun begitu, juri bahagian isi harus peka dan teliti memastikan ke-8 komponen ini terdapat atau telah dinyatakan oleh peserta. Peserta tidak terikat untuk memastikan 8 item ini secara tersusun. Penyampaian bahagian isi ini adalah berdasar kreativiti peserta. Contohnya,
Apabila peserta itu menyampaikan persembahan, ada kalangan peserta yang akan membaca Al-Quran, membaca dalil nakli, sumber Al-Quran. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as sabirin. Maka di situ terdapat item dalil nakli, dan juri layak memberi markah mengikut skema yang dah ada, skala yang dah ada. 2, 4, 6, 8, 10. Skala yang ada berdasarkan penguasaan peserta tersebut. Dan perlu disertakan dalil. Sekiranya peserta tidak menyatakan sumber dalil, bermakna tiada markah diberikan. Dan juri boleh letak di sini, tiada sumber dalil. Dan terjemahan dalil, pastikan terjemahan dalil yang sempurna merujuk kepada tafsir Ar-Rahman. Dan kupasan dalil yang sesuai, pengajaran yang sesuai dengan isu semasa dan kefahaman tajuk. Maka saya dapat simpulkan bahawa bahagian isi ini jurinya perlu bersedia menguasai dan teliti terhadap isi. Ingat, dalam masa 5 minit, peserta akan menyampaikan persembahan. Di dalamnya ada 8 item yang perlu dinilai oleh hakim juri. Baiklah, seterusnya bahagian bahasa, 20 markah. Ada 6 item yang akan dinilai berdasarkan skala yang telah diberi. Bahasa yang jelas, bahasa yang digunakan sesuai tempat dengan isi persembahan, sebutan yang fasih semasa membaca Al-Quran, hadis dan perkataan bahasa Arab, membaca ayat Al-Quran dengan tajwid yang betul, membaca isti'azah, basmalah sebelum membaca Al-Quran, bahasa yang jelas dan mudah difahami. Jelasnya di sini, ingin saya nyatakan bahawa untuk bahagian bahasa ini, tidak ada markah bonus untuk bahasa dialek. Seperti awal saya katakan, dia bukan seperti ceria Aista. Ceria Aista, peserta bebas menggunakan apa saja kemahiran dan sebagainya. Dan bahasa yang digunakan hanyalah bahasa baku dan bahasa Melayu. Jelas ya? Okey, contoh. Peserta membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Bagaimana skema dia? Skala ada 1, 2, 3, 4. Contohnya peserta membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as sabirin. Di mana peserta dah ada markahnya, tetapi berdasarkan skala yang sesuai, berbanding dengan peserta yang seterusnya dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as sabirin. Peserta membaca Al-Quran dengan tajwid, tetapi tersekat, berbanding peserta yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Bermakna ada 3 bentuk membaca ayat Al-Quran dengan tajwid yang betul. Kalau kita lihat, skala 3 atau 4 layak kepada peserta yang ketiga. Baiklah. Untuk bahagian isi dan bahasa, bermakna
hakim adalah sama. Borang yang disertakan terdapat bahagian isi dan bahasa. Bahawa dapat saya simpulkan bahawa juri yang dipilih bahagian ini akan menilai bahagian isi dan bahasa sekaligus. Seterusnya kita lihat bahagian yang kedua, iaitu bahagian persembahan dan penyampaian. Bahagian persembahan dan penyampaian. Bahagian persembahan mewakili markah yang sangat banyak, 75 markah. Di mana kita lihat ada 15 item yang akan dinilai. Pertama, berpakaian mengikut syarat, kesesuaian gaya dan persembahan, variasi teknik persembahan minimal 2 teknik, kesinambungan penyampaian idea, persembahan yang menarik, kemampuan menarik penonton menjiwai persembahan, salam dan hamdalah, menarik perhatian penonton, hubungan mata dengan penonton, menyapa penonton, sekurang-kurangnya 2 bentuk sapaan, sebutan jelas, kawalan pentas, gerakan tubuh sesuai, gerakan anggota tidak terlalu kaku, persembahan beradab. Baiklah, untuk ini setiap perkara ini sudah diberikan skala 1 hingga 5. Para juri akan menilai berdasarkan situasi semasa yang dilakukan oleh peserta. Apabila menyebutkan pakaian mengikut syarat, pastikan peserta berpakaian mengikut syariat juga. Di sini peserta bebas mengikut tema yang dia ada, namun pastikan pakaian tersebut mengikut syarat serta syariat Islam ataupun patuh syariat. Baiklah, untuk bahagian ini juga ingin saya tarik perhatian bahawa peserta tidak terikat mengikut urutan dalam persembahannya. Hakim kena prihatin, sentiasa memastikan sama ada ke-15 item ini dilakukan oleh peserta atau tidak. Sekiranya tiada, maka tidak ada permarkahan diberi kepada peserta. Contohnya, saya ingin bawa contohnya dari segi salam dan hamdalah. Skala markah yang diberi 1 hingga 5. Bagaimana dikatakan pemberian markah oleh juri 1 hingga 5 berdasarkan peserta tersebut sampaikan. Contohnya dengan bersahaja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sampai akhir ayat. Berbanding dengan peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hingga akhir ayat. Bermakna di situ juri boleh melihat setakat mana skala markah kepada peserta tersebut. Seterusnya kita lihat pula yang mewakili 25 markah. Hanya ada 5 item yang akan dinilai, iaitu dari segi kelancaran penyampaian, kesesuaian nada dan intonasi suara, kepelbagaian memek muka, penghayatan penyampaian, dan penyampaian yang meyakinkan. Jelasnya di sini ada 2 item yang sangat penting yang perlu diteliti, iaitu dari segi isi dan persembahan. Baiklah. Bagaimana sekiranya terdapat video yang telah